Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Fauzin dalam pantau agenda reformasi dan sudah tentu untuk waktu ini kita nak melihat kepada hari terakhir persidangan Dewan Rakyat bagi mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-15 dan seperti semua sedia maklum antara perkara-perkara ataupun isu-isu yang dipetik ataupun yang diketengahkan untuk hari terakhir ini adalah berkaitan dengan isu doktor kontrak dan juga isu cecair dalam vape yang mana untuk doktor kontrak kerajaan Dewan Rakyat dimaklumkan kerajaan memperuntukkan dana tambahan berjumlah 1.7 bilion ringgit daripada 3 bilion ringgit bagi membantu menyelesaikan isu pegawai perubatan kontrak. Ini menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mana mengatakan peruntukan itu adalah sebahagian daripada usaha kerajaan dalam membantu menoktahkan terus isu tersebut. Perdana Menteri memaklumkan beliau faham tuntutan mereka yang terkesan itu namun menegaskan kerajaan tidak mampu untuk menyelesaikan semuanya dalam 1 tahun memandangkan isu tersebut sudah berlarutan terlalu lama. Sebab itulah saya merayu sementara tuntutan itu menasabah bahawa mereka berkhidmat sekian lama tapi perkara ini tertangguh sekian lama. Jadi untuk tahun ini kita selesaikan semua, kita tak mampu. Jadi apa yang dilakukan oleh kerajaan adalah untuk menambah 1.7 bilion ringgit daripada penambahan 3 bilion ringgit emolumen untuk 2023. Jadi kita jangkakan kalau ini dapat dilakukan dalam tempoh 3 tahun, maknanya kita dapat menyerap 12,800 orang doktor kontrak yang ada sekarang dalam tempoh 3 tahun. Kerana tahun ini kita menyerap 4,300 sekaligus. Tahun ini sahaja 4,300 orang. Kerana jumlah keseluruhannya ialah 20,333 latihan kontrak. Perdana Menteri juga telah mengarahkan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dan Kementerian Kewangan mengkaji kemudahan itu dipanjangkan kepada semua selain pegawai perubatan. Beliau berkata demikian ketika sesi soal jawab Perdana Menteri di Dewan Rakyat pada Isnin menjawab soalan tambahan Datuk Seri Mahathir Stangau yang bertanya mengenai allowance tersebut. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan kerajaan bersetuju allowance bertugas pegawai perubatan atau on-call diperluaskan kepada pegawai perubatan di 6 klinik kesihatan. Menurutnya, 6 klinik tersebut terlibat dalam projek rintis sebagai salah satu usaha bagi mengatasi kesesakan di fasiliti kesihatan awam. Allowance tambahan diberikan kerana sekarang ini allowance ini tidak termasuk bagi yang bertugas di klinik kesihatan atau jabatan kecemasan. Maka oleh itu saya ingin umumkan bahawa kerajaan bersetuju bahawa allowance bertugas pegawai perubatan selepas waktu pejabat yang on call di klinik kesihatan dan jabatan kecemasan hospital dan waktu perluasan dipanjangkan merakumi hari kelepasan mingguan kepada 6 klinik kesihatan yang terlibat dalam projek rintis mengurangkan kesesakan hospital kerajaan. Baik, satu lagi isu yang menjadi tumpuan pada sidang terakhir bagi mesyuarat pertama penggal kedua di Parlimen adalah khususnya berkaitan dengan rang undang-undang berkaitan dengan kawalan produk merokok, termasuklah rokok elektronik atau peranti penguapan elektronik dengan segera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan ia dijangka dibentangkan pada mesyuarat kedua penggal kedua Parlimen ke-15 Mei 2023. Kita akan terus membentang rang undang-undang ini, tapi tidak boleh lakukan kerana pada peringkat awal yang berhormat kita setuju disekalikan tentang rang undang-undang ini dan juga tentang cukai vape. Tetapi oleh kerana banyak bantahan, maka kita telah mencadangkan supaya Menteri Kesihatan runding semula dengan ahli-ahli Parlimen dan secara teliti dan dengan semua badan-badan kesihatan dengan maksud melaksanakan, maknanya bukan untuk melengahkan, untuk melaksanakan pada tahun ini juga insya-Allah. Tetapi peringkat sekarang Jabatan Kastam tetap akan mengawal pengedarannya. Tapi dan rang undang-undang ini saya harap dapat dibentangkan untuk dalam sesi yang akan datang pada bulan Mei.
Baik, itu antara beberapa isu dan juga tumpuan yang berlaku di persidangan terakhir Dewan Rakyat pada hari ini, dan secara keseluruhan sebenarnya persidangan Dewan Rakyat bagi mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-15 yang mana menyaksikan sebanyak 12 rang undang-undang RUU dan juga 4 usul di bawah kerajaan telah pun diluluskan. Menurut Speaker Dewan Rakyat Datuk Johari Abdul yang mana mengatakan Belanjawan 2023 turut diluluskan Dewan Rakyat yang bersidang selama 31 hari bermula pada 13 Februari lepas dan tamat pada hari ini iaitu pada hari Selasa. Dan menurutnya mesyuarat pada kali ini juga menyaksikan beberapa pembaharuan dilakukan, antaranya iaitu berkaitan dengan sesi soal jawab Menteri MQT dan juga dijawab sendiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada setiap Selasa. Dan laporan lanjut, artikel lanjut anda boleh terus ke asroawani.com, ada kami pautkan dan juga kami selitkan berkaitan dengan secara keseluruhannya untuk sesi persidangan Dewan Rakyat mesyuarat penggal pertama mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-15. Baik, untuk secara keseluruhannya untuk memberi sedikit pandangan untuk melihat apa reformasi parlimen yang telah pencapaiannya telah berjaya dilakukan. Kita bersama dengan Fakrul Razi Rashid, penyelidik kanan Merdeka Center. Assalamualaikum Fakrul Razi. Waalaikumsalam. Fakrul Razi, mungkin secara keseluruhannya boleh dikongsikan. Kita tahu pada sesi sidang Parlimen ataupun Dewan Rakyat pada kali ini banyak perkara telah pun dilakukan pembaharuannya seperti yang telah dimaklumkan oleh Speaker Dewan, antaranya berkaitan dengan sesi pertanyaan Perdana Menteri ataupun disebutkan PMQT yang telah dilakukan setiap hari Selasa. Ada juga sesi Kamahas juga pembentangan Belanjawan 2023 yang dibentang kembali untuk kali ini. Tapi secara keseluruhannya perjalanan untuk sidang kali ini, adakah ia menepati ataupun ia menepati jangkaan oleh seorang pemerhati politik seperti Fakrul Razi sendiri? Kalau dilihat apa permulaan sidang parlimen kali ini, saya rasa agak cukup baik dari segi reformasi parlimen dan bagaimana pembaruan itu telah dilakukan oleh Tuan Yang Ditua Dewan Rakyat Datuk Johari Abdul. Bagaimana ahli parlimen ini diuruskan dari segi perbahasan, dari segi masanya, dari segi cara untuk berbahas itu pun diuruskan dengan baik. Ini satu kredit ataupun saya rasa satu pencapaian yang baik untuk reformasi parlimen kerana ia benar-benar menterjemahkan apa yang disebut sebagai pembaharuan parlimen itu sendiri. Kalau kita lihat jarang sebelum ini, saya rasa lebih kurang 10 tahun lepas kalau tidak silap saya, ataupun kalau kita mengikuti perkembangan parlimen ini, jarang kita lihat seorang Perdana Menteri yang kerap hadir ataupun aktif di parlimen menjawab segala pertanyaan dan perbahasan ahli-ahli parlimen, tidak kira daripada kerajaan ataupun pembangkang. Dan hari ini terbukti bahawasanya kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini benar-benar komited kepada institusi parlimen ini dalam menguruskan isu-isu dasar, masalah rakyat dan respon kepada isu-isu semasa. Kalau kita lihat bagaimana MQT itu atau Minister Question Time itu diberikan khusus slot kepada Perdana Menteri pada setiap hari Selasa itu, memberikan cerminan bagaimana kerajaan sebenarnya perlu hadir ke parlimen dan menjawab pertanyaan daripada ahli parlimen mengenai isu-isu semasa. Dan ini juga memberi perkembangan yang bagus kepada rakyat di luar sana apabila mereka boleh melihat Perdana Menteri itu menjawab sendiri segala isu yang mereka bimbangkan di luar sana. So saya rasa ini satu permulaan yang baik untuk parlimen. Fakrul Razi, apa yang disebutkan oleh Fakrul Razi itu sebenarnya mencerminkan sesi PMQT ataupun sesi pertanyaan, sesi soal jawab melibatkan Perdana Menteri mencerminkan reformasi parlimen yang diwawarkan sebelum ini yang mahu dijalankan. Tetapi kalau hanya kita melihat semata-mata kepada sesi pertanyaan, sesi soal jawab Perdana Menteri ini dilakukan pada hari Selasa saja tanpa melibatkan partisipasi yang sangat diharapkan daripada pihak yang di sebelah pembangkang, saya nak merujuk kepada hari ini, hari terakhir, tular video dan juga gambar berkaitan dengan ada beberapa pemimpin khususnya di pihak pembangkang tidak dapat hadir untuk menyertai sesi PMQT ini. Jadi mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini, kita nak bercakap tentang reformasi parlimen. Ada beberapa perkara telah pun dilakukan tetapi partisipasi daripada pemimpin politik itu tidak memadai. Sedikit pandangan daripada Fakrul Razi. Saya kira apabila pembangkang tidak hadir ke parlimen ataupun ahli parlimen tidak hadir itu perlu kita tahulah sebab dan asbabnya. Tetapi apa yang kita lihat
semenjak Perdana Menteri menjawab MQT pada hari Selasa ini, tidak ada engagement pun daripada Ketua Pembangkang ataupun kehadirannya di dalam Parlimen, di dalam Dewan Rakyat untuk bertanya soalan kepada Perdana Menteri. Saya tidak mengatakan perkara ini satu perkara yang baik atau tidak, tetapi ini menunjukkan ataupun secara tidak langsung mencerminkan bagaimana kita mempunyai kekurangan di situ. Kalau kita lihat di United Kingdom, Parlimen United Kingdom, kita ada Minister Question Time di mana Ketua Pembangkang itu harus ada di tempatnya untuk menjawab ataupun membalas segala hujah ataupun kenyataan yang diberikan oleh Perdana Menteri. Namun saya rasa MQT yang dikhususkan kepada Perdana Menteri ini sudah cukup baik. Cuma partisipasi pembangkang yang kita lihat pada hari ini sedikit mengecewakan. Apabila mereka berada di luar sana, mereka mengatakan bahawasanya isu-isu ini agak penting, tetapi mereka tidak membawa isu-isu ini ke dalam parlimen, khususnya pemimpin kanan blok pembangkang itu sendiri. Dan saya rasa ini memberi kesan sedikit sebanyak kepada prestasi pembangkang itu sendiri. Kalau kita lihat semenjak 2008, pembangkang merupakan antara blok paling aktif di parlimen untuk menyatakan pendirian, memberikan kritikan yang konstruktif kepada kerajaan untuk memastikan dasar-dasarnya tidak hanya mengambil berat tentang pandangan kerajaan tetapi pandangan yang menyeluruh iaitu daripada pihak pembangkang itu sendiri. Dan ini saya rasa satu perkara yang perlu diperbaiki oleh parlimen pada masa akan datang supaya ia perlu memastikan pelibatan pembangkang ataupun pelibatan ahli parlimen bukan kerajaan itu dalam parlimen perlu bergiat secara aktif. Dan kalau boleh untuk sesi akan datang, saya fikir Tuan Yang di-Pertua iaitu Speaker Datuk Johari kemungkinan besar boleh mempertimbangkan bahawasanya ada perbahasan ataupun ada perdebatan di antara Perdana Menteri dan Ketua Pembangkang di dalam parlimen ini sendiri. Ini kerana kita ingin melihat kebenaran ataupun fakta-fakta itu dihujahkan dengan perspektif yang betul-betul mencerminkan bahawasanya kedua belah pihak ini mempunyai idea untuk menyelesaikan masalah rakyat. Dan ini juga mencerminkan keseimbangan di antara eksekutif dan parlimen itu sendiri. Dan saya fikir perbahasan di antara Perdana Menteri dan Ketua Pembangkang itu wajar dipertimbangkan untuk sesi akan datang dan untuk parlimen seterusnya lah. Di sesuatu yang menarik apabila diutarakan cadangan berkaitan dengan perlu diadakan perbahasan ataupun perdebatan lah antara Ketua Kerajaan atau Perdana Menteri bersama dengan Ketua Pembangkang di Dewan Rakyat. Tetapi bercakap tentang perbahasan itu sudah tentu kita merujuk kepada nak mewujudkan satu proses ataupun satu fungsi semak imbang berlaku dalam Dewan Rakyat itu. Mungkin boleh beri sedikit juga pandangan apa jadi jika pada sesi sidang yang akan datang ini, partisipasi yang diharapkan oleh bukan sahaja daripada pihak pembangkang tetapi daripada pihak kerajaan sendiri, kalau ia tidak memadai ataupun tidak seperti yang diharapkan, apa akan jadi kepada proses semak dan imbang ini? Kalau tidak ada perbahasan yang berkualiti, memang kita akan lihat di mana dasar ataupun usul atau undang-undang dibincangkan itu tidak inklusif ataupun tidak memberi perspektif baru. Kalau kita lihat semenjak kebelakangan ini apabila adanya RUU baru disebabkan oleh keadaan kerajaan sebelum ini yang tidak stabil dari segi sudut majoriti di parlimen, engagement di antara ahli parlimen dengan kerajaan itu berlaku secara langsung dari segi aspek undang-undang, usul dan sebagainya. Dan perkara ini juga saya rasa berlaku di dalam parlimen untuk sidang kali ini. Dan kalau kita boleh recap apa yang paling penting di dalam parlimen ini adalah seperti mana yang saya rasa paling penting adalah kerjasama di antara blok kerajaan dan pembangkang itu sendiri dan khususnya partisipasi di antara blok pembangkang dan ahli bukan kerajaan itu sendiri. Dan kalau kita lihat pada sesi kali ini juga kita baru saja mendengar satu kenyataan ataupun satu pengumuman daripada Speaker Dewan Rakyat tentang keanggotaan 10 ahli jawatankuasa pilihan khas yang baru saja diumumkan pada hari ini. Saya rasa ini adalah sebenarnya stage ataupun satu platform sebenar untuk ahli parlimen daripada dua-dua belah pihak ini menceritakan ataupun membahaskan isu-isu teknikal tentang dasar ataupun undang-undang tersebut. Dan saya fikir dengan adanya 10 jawatankuasa ini, ia juga akan bukan saja melibatkan ahli parlimen tetapi ia akan membuka ruang kepada
badan-badan masyarakat dan rakyat biasa sendiri untuk engage bersama mereka, ada sesi libat urus, dan ia akan mencambahkan lagi idea atau dasar-dasar itu sendiri kepada perspektif yang lebih segar. Dan ini juga peluang kepada rakyat untuk menyaksikan sebenarnya parlimen bukan sahaja berbahas dalam Dewan Sidang Utama, tetapi ia juga bergerak atau berfungsi dalam bentuk-bentuk yang berbeza. Contohnya jawatan kuasa pilihan yang saya terangkan tadi, dan pada masa yang sama kalau kita lihat daripada statement Speaker Dewan Rakyat itu terdapat pembaruan dalam sudut kamar khas itu sendiri. Kalau kita follow perkembangan Dewan Rakyat pada sesi ini, kita dapat menyaksikan dalam kamar khas itu sendiri, kalau dulunya dia ada 2 usul saja yang boleh dibahaskan daripada pukul 2.30 petang hingga 4.30 petang, hari ini kita ada lebih daripada 4 usul yang dibahaskan juga. Dan pada masa yang sama, menariknya adalah pihak pembangkang ataupun ahli parlimen pembangkang boleh mempengerusikan kamar khas itu sendiri. Dan ini satu perkara yang saya rasa keterbukaan parlimen itu sudah ada, yang digerakkan oleh Speaker Dewan Rakyat sendiri. Dan ini kita dapat lihat pembaruan-pembaruan ini akan mengambil masa juga untuk melihat impaknya kepada rakyat, tetapi ia akan menjadi satu permulaan yang baik untuk parlimen buat masa ini. Okey, Fakrul Razi, kita nak berehat seketika. Mungkin selepas ini, selain pada kita melihat kepada bagaimana nak mewujudkan kualiti perbahasan yang lebih baik pada sesi sidang selepas ataupun yang akan datang, kualiti perbahasan bukan hanya terletak kepada pendebat ataupun pembahasnya sahaja, tetapi berkaitan dengan soalan ataupun isu-isu yang diutarakan dalam sesi sidang Dewan Rakyat itu. Selepas ini, saya akan tanyakan kepada Fakrul Razi Rashid, penyelidik kanan Merdeka Center dalam Pantau Agenda Reformasi. Baik, kembali dalam Pantau Agenda Reformasi, dan sudah tentu untuk waktu ini kita nak memberi tumpuan untuk melihat kepada salah satu reformasi yang ditunggu-tunggu dan juga yang dinanti-nantikan, iaitu reformasi Parlimen. Dan seperti semua sedia maklum, hari ini merupakan hari terakhir bagi persidangan Dewan Rakyat bagi mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-15, dan secara keseluruhannya pada sesi sidang Dewan Rakyat pada kali ini menyaksikan 12 rang undang-undang ataupun RU dan juga 4 usul telah yang dibawa kerajaan telah pun diluluskan, termasuklah Belanjawan 2023. Baik, masih lagi berteman saya pada waktu ini adalah Fakrul Razi Rashid, penyelidik kanan Merdeka Center. Kalau sebelum rehat tadi saya bertanyakan beberapa soalan kepada Fakrul Razi menjurus kepada pentingnya ataupun signifikannya bagi partisipasi bagi baik pemimpin ataupun parti politik daripada kerajaan ataupun pihak pembangkang untuk terlibat sama dalam sesi pertanyaan, sesi soal jawab Perdana Menteri PMQT yang pertama kali dilangsungkan pada sesi sidang pada kali ini. Mungkin pada waktu ini kita bercakap tentang kualiti perbahasan bukan hanya menjurus kepada pembahasnya saja, kita nak bercakap tentang isu-isu yang diutara dan juga yang diketengahkan. Kita tahu dalam Dewan Rakyat itu dia menjadi tumpuan apabila sesi hingar-bingar itu ataupun kekecohan itu kadang-kadang menjadi kayu ukur populariti seseorang individu ataupun pemimpin politik di Dewan Rakyat, khususnya di media sosial. Tapi mungkin pada waktu ini, selain pada kita melihat kepada kualiti pembahas, kita nak bercakap tentang isu-isu. Selepas ini, pada sesi sidang akan datang, apa isu-isu ataupun perkara-perkara yang perlu dibawa ataupun yang perlu diketengahkan dalam Dewan Rakyat ini, Fakrul Razi? Kalau ikutkan daripada perspektif yang saya lihat, Parlimen pada kali ini seperti mana yang telah diterangkan oleh Perdana Menteri, sebenarnya pagi tadi beliau juga telah menerangkan beberapa undang-undang yang akan dibawa pada sesi akan datang. Tapi isu yang saya rasa paling penting sekali adalah tentang isu ekonomi yang saya rasa masih lagi belum surut, yang belum diselesaikan oleh pihak kerajaan itu sendiri. Saya fikir isu ekonomi ini bukan secara kos hari hidup dan sebagainya, tetapi dari segi bagaimana kita ingin menguruskan pendapatan rakyat, khususnya kepada golongan B40 untuk meningkatkan pendapatan mereka. Dan pada masa yang sama kita juga menyaksikan dari segi bagaimana kerajaan ingin menyelesaikan isu-isu harga barang dan KWSP dan sebagainya lah. Tetapi apa yang bagi saya menarik untuk pemerhati politik ataupun pemerhati parlimen itu sendiri adalah pelaksanaan ataupun persediaan kerajaan pada sesi akan datang untuk melaksanakan Akta Perkhidmatan Parlimen, yang saya rasa semenjak 2018 lagi telah
bukan telah dibentangkan tetapi telah didraft oleh kerajaan ketika itu untuk memastikan untuk mengembalikan semula Akta Perkhidmatan Parlimen, memastikan bahawasanya institusi parlimen ini mempunyai autonomi ataupun boleh mentadbir dengan sendirinya tanpa ada campur tangan daripada pihak eksekutif. Saya rasa ini adalah reformasi yang paling terbesar sekali dalam penggal ini kerana ia akan memberi satu perspektif atau pandangan baru tentang bagaimana institusi parlimen ini dapat mencambahkan lagi peranan mereka dari sudut yang lebih luas, bukan sekadar hanyalah tempat untuk membahaskan isu dan undang-undang ataupun tempat kita meluluskan undang-undang saja, tetapi ia adalah sebenarnya satu institusi yang benar-benar dekat dengan nadi denyut rakyat itu sendiri. Dan kalau kita lihat pada hari ini permulaan yang baik telah dilakukan oleh Speaker Datuk Johari, bagaimana kita lihat reformasi parlimen itu berlaku dengan jayanya, dengan baiknya pada kali ini. Dan saya rasa untuk sesi akan datang apabila Akta Perkhidmatan Parlimen ini dibentangkan, ia sekaligus menyaksikan bahawasanya parlimen ini telah bersedia untuk bergerak secara autonominya sendiri di bawah pentadbirannya sendiri, bukan di bawah jagaan badan eksekutif itu. Fakhur Razi pada awal tadi mengatakan adalah lebih baik untuk sesi sidang selepas ini ataupun pada akan datang ini untuk terus memberi tumpuan kepada isu-isu berkaitan dengan ekonomi. Kalau kita melihat kepada sesi perbahasan pada sidang yang telah pun berlangsung pada ketika ini, contohlah kita nak bercakap tentang isu perbahasan berkaitan dengan belanjawan, pembahas yang turut serta dalam untuk membahas berkaitan dengan belanjawan ini tidak seperti yang diharapkan. Nak bercakap ataupun nak membahas tentang belanjawan, mereka tidak membahas tentang belanjawan. Mereka membahas tentang kaum ataupun agama, isu-isu yang sensitif. Bukan kata perkara itu tak penting, tapi ia tiada kaitan yang perkara yang sepatutnya perlu diberi tumpuan. Mungkin selepas ini pada sesi perbahasan ataupun sesi sidang rawat akan datang ini, bagaimana perkara ini perlu difokuskan. Kalau nak bercakap tentang perkara berkaitan dengan pembangunan negara ataupun untuk rakyat, ahli politik tak kira lah daripada kerajaan ataupun pembangkang perlu betul-betul fokus untuk membahas tentang isu rakyat. Kalau kita lihat tempo pada kali ini agak menarik kerana salah satu sudut kenapa perbahasan itu kebanyakannya berunsur politik kerana kita sebenarnya menuju kepada 6 pilihan raya negeri yang saya rasa berlangsung kurang daripada 100 hari daripada sekarang. Saya punya anggapan sajalah. Dan isu-isu ini ataupun peluang perbahasan ini diambil kesempatan oleh beberapa ahli parlimen itu untuk memulakan atau memanaskan isu-isu ini dengan isu-isu politik ini pada sidang Dewan Rakyat pada kali ini. Dan saya rasa ini satu perkara yang tidak kena dengan parlimen itu sendiri, walaupun kita mengetahui bahawa sebenarnya parlimen ini juga institusi politik yang tertinggi di dalam negara, tetapi kita harus melihat perbahasan itu dari sudut objektifnya itu sendiri dan tidak keluar ataupun terpesong daripada konteks yang telah ditetapkan dalam urusan agenda Dewan Rakyat itu sendiri. Dan saya lihat pada kali ini walaupun ada beberapa ahli parlimen menggunakan elemen yang di luar konteks, khususnya menyentuh tentang isu-isu yang sensitif, isu-isu yang tidak sepatutnya dibincangkan, peranan Speaker Dewan Rakyat pada kali ini saya rasa agak tegas dan cukup baik apabila perkara-perkara ini disentuh dan perkara remeh ini dibawa kepada kemuka Speaker mendapat menguruskannya dengan baik sekali. Dan kalau kita lihat beberapa ahli parlimen yang cuba membuat gangguan ketika perbahasan juga dikenakan tindakan yang agak serius apabila beberapa ahli parlimen ini diarahkan untuk berehat buat 1-2 hari dan sebagainya. Dan saya rasa ini satu permulaan ataupun pengajaran yang baik kepada ahli parlimen supaya melihat perbahasan itu daripada konteks yang lebih objektif, lebih meluas, bukan sekadar untuk menceritakan tentang persiapan politik dan pilihan raya mereka itu sendiri. Dan ini saya rasa satu jurang yang perlu kita isikan dengan beberapa reformasi institusi parlimen itu sendiri. Contohnya dalam seperti waktu Kamar Khas itu dipanjangkan ataupun lebih banyak usul yang boleh dibawa oleh pihak pembangkang di dalam parlimen agar parlimen itu bergerak bukan sekadar dari segi perspektif kerajaan semata-mata tetapi juga memberi peluang kepada ahli parlimen pembangkang dan bukan kerajaan ini
meletakkan usul ataupun membincangkan idea-idea mereka dari segi sudut yang lebih meluas. Saya kira saya ada kurang 2 minit sebelum kita nak mengakhiri perbincangan pada waktu ini. Mungkin boleh dikongsikan, kita bercakap tentang reformasi institusi parlimen dan sudah tentu apabila kita bercakap tentang sesi Dewan Rakyat akan datang yang akan berlangsung pada hujung bulan depan, penambahbaikan yang diharapkan dan seperti apa yang diutarakan oleh Fakhur Razi. Mungkin boleh dikongsikan sedikit harapan dan juga saranan, dan siapa kalau daripada hemat pandangan Fakhur Razi sendiri, baik daripada kerusi pihak kerajaan dan juga pembangkang, yang betul-betul menonjol, yang membahas dengan isu yang baik dan mungkin boleh menjadi teladan dan mungkin jadi ikutan pada sesi perbahasan ataupun Dewan Rakyat yang selepas ini, yang selanjutnya, Fakhur Razi? Kalau ikutkan inspirasi saya kepada parlimen ini adalah biar parlimen ini terus membina atau membangunkan institusi ini agar dekat dengan rakyat dan memastikan reformasi parlimen ini benar-benar memberi manfaat kepada rakyat, bukan sekadar perbahasan di dalam Dewan saja, tetapi apa yang telah dibahaskan dalam Dewan itu perlu dilaksanakan dengan baik, dengan demokratik, dengan nilai yang benar-benar yang diinginkan oleh kerajaan perpaduan pada hari ini. Dan pada soalan yang saya rasa untuk mengatakan semua ahli parlimen itu ada perbahasannya dan ada kualiti perbahasan dan sebagainya, kalau saya melihat parlimen pada kali ini pula adalah saya melihat kepada ahli parlimen baru yang berada di parlimen. Saya rasa ini cukup menarik kerana ramai juga golongan muda daripada blok pembangkang ataupun kerajaan mempunyai golongan ataupun ahli parlimen muda itu sendiri. Jadi saya rasa untuk saya di pihak pembangkang, saya rasa daripada YB Machang iaitu Wan Faizal juga menunjukkan satu perbahasan ataupun satu konteks perbahasan yang menarik. Kalau kita lihat angle-nya dari segi hubungan antara bangsa dan perspektif politiknya tentang segala faktanya agak tersusun, dan saya rasa ini satu kelebihan ataupun satu nilai yang boleh dibawa kepada pembangkang. Dan bagi blok kerajaan pula, saya lihat YB Bangi iaitu Shahrizal Johan juga menyaksikan satu perbahasan yang agak berkualiti kerana mungkin disebabkan oleh pengalaman dan kerjanya sebagai peguam. Kita dapat melihat bahawasanya kritikan yang diberikan oleh kritikan ataupun perbahasan konteks yang diberikan oleh Shahrizal Johan itu agak saya rasa agak inklusif, agak mendalam dan berdasarkan kepada objektif yang sebenar dalam usul ataupun rang undang-undang itu sendiri. Saya rasa dua tokoh ini adalah pilihan saya buat masa ini. Kita harap akan ada lebih ramai tokoh-tokoh ataupun pemimpin khususnya daripada kalangan mereka yang bergelar ahli parlimen yang baru ini ataupun daripada anak-anak muda untuk menunjuk jalan kepada mereka yang lebih senior di Dewan Rakyat untuk berbahas pada sesi yang akan datang. Terima kasih Fakhur Razi Rashid, penyelidik Kanan Merdeka Center, yang mana berkongsi pandangan secara keseluruhan. Kita melihat kepada perjalanan sidang Dewan Rakyat bagi mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-15, yang mana kita tahu untuk kali ini, persidangan kali ini menyaksikan 12 RUU telah pun diluluskan, termasuklah 4 usul yang dibawa oleh kerajaan telah pun diluluskan, termasuklah Belanjawan 2023. Baik, saya kira itu saja untuk waktu ini. Pantau agenda reformasi. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.